Itulah saya cakap. Anwar Ibrahim akan nampak, kita boleh nampak dia punya muka dia tu, kita akan nampak minggu depan ni. Saksikanlah. Kepada penyokong-penyokong ni, walanon ni. Tak lama dah ni. It's about time je. It's about masa je. But masa ni dah nak sampai dah. Next week bermulalah episod kejatuhan Anwar Ibrahim. Anwar akan dijatuhkan sangat-sangat dahsyat. 3 kejatuhan yang amat dahsyat, kemaluan yang memalukan, penampilan yang tak dapat diubah. Jadi next week kita akan dapat saksikan perkara ni. Okey, itu yang keempat. Kelima. Ni 3A ni. Patik nak minta ampun tuanku. Patik nak minta ampun. Patik tahu apa yang Patik sampaikan ni mungkin akan mengguris perasaan tuanku. Dan Patik juga nak minta tolong kepada permaisuri tuanku untuk membantu kami rakyat Malaysia, khususnya orang-orang Melayu ni. Sebab apa? Sebab kita dah lihat setahun ni tuanku, kerajaan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim ni, dia tidak menjaga rakyat. Dalam setahun ini juga, rakyat terbeban dengan pelbagai masalah. Patik yakin, tuanku tahu, permaisuri juga tahu. Tetapi dalam tempoh ini, Patik merasakan dan ramai lagi rakyat jelata ni, khususnya orang Melayu, dah sangat terhimpit dan tertekan. Kalau kita tengok daripada kenyataan-kenyataan yang sebelum ini keluar, Anwar Ibrahim, pemimpin-pemimpin dalam Pakatan Harapan, termasuklah juga UMNO, mengatakan bahawa kerajaan yang dipilih ini adalah kerajaan Si Paduka Baginda Tuan Agong. Kerajaan tuanku. Jangan lawan, ini kerajaan tuanku. Sikit-sikit jual nama tuanku. Sikit-sikit jual nama tuanku. Tak berhenti mereka ni menjual nama tuanku. Waktu mula-mula jadi kerajaan. Jadi rakyat ini kerana sayang dan kasih kepada Si Paduka Baginda Tuan Agong, kasih kepada tuanku, rakyat pun tak cakap. Sebab apa? Okey, ini kerajaan agung, biar. But tuanku dah setahun ini, bila dibiarkan, Patik bimbang. Patik bimbang, ramai yang akan mula menyalahkan institusi Raja-Raja Melayu. Sebab cakap-cakap berkenaan perkara ini dah makin hebat. Di laman-laman sosial media, di TikTok, di grup WhatsApp, Telegram, yang dah mula bertanyakan perkara ini, apa tindakan Raja-Raja Melayu ke atas Anwar Ibrahim. Yang hari ini Anwar Ibrahim ni membuat sesuka hati. Sedangkan sebelum ini Anwar bagi tahu ini adalah kerajaan agung, kerajaan tuanku. Jadi bila Anwar berkelakuan sebegini, dia menyebabkan menjadi satu tanda tanya kepada rakyat seluruhnya. Raja-Raja Melayu perlu bertindak. Jadi Patik, malam ini Patik nak mohon ampun tuanku. Patik mohon ampun tuanku. Dan juga Patik nak minta tolong dengan permaisuri tuanku untuk bertindak. Bertindak untuk bantu kami, khususnya orang Melayu. Keputusan PRK Kemaman ini adalah keputusan suara orang Melayu yang mewakili orang Melayu keseluruhan. Jadi orang-orang Melayu hari ini berasa tidak selamat dan berasa ditindas oleh kerajaan yang zalim ini. Jadi Patik harap, Patik mohon tuanku bertindaklah. Kerana kami akan sentiasa bersama dengan tuanku. Kami akan sentiasa menjunjung tinggi institusi Raja-Raja Melayu. Dan kami akan bersama dengan tuanku dengan keputusan yang akan dibuat ni. Dan Patik nak mohon tuanku, Anwar Ibrahim perlu tunjukkan kepada tuanku berapa majoriti ahli parlimen yang dia ada. Patik yakin, dan ramai juga rakyat yakin bahawa Anwar Ibrahim ni dia dah tak ada numbers tuanku. Dia tidak layak untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Tidak layak. Dan negara ini perlu diselamatkan. Kerana apa? Kerana Patik yakin, tuanku juga tahu, apa yang sedang digerakkan oleh DAP ni adalah untuk menguburkan terus kuasa politik orang Melayu di tanah Melayu. Jadi Patik mohon juga kepada Permaisuri Agong, Permaisuri Agong yang memang sangat kasih kepada rakyat, yang sangat prihatin kepada rakyat, untuk bersama-sama dengan kami
menyelamatkan negara ini daripada tangan yang salah. Because Anwar is too much. Tidak boleh dibiarkan lagi bahawa kerajaan ini terus mentadbir, terus merintah, kerana selagi mana Anwar Ibrahim kekal sebagai Perdana Menteri, maka rakyat akan terus ditindas, khususnya orang Melayu. Kerana apa yang dilakukan oleh DAP ini sangat-sangat berbahaya dan mengancam kedudukan orang Melayu. Jadi saya juga minta dengan semua, saya minta untuk kita lancarkan satu kempen. Saya minta untuk semua lancarkan satu kempen. Kita semua kena bersuara dalam perkara ini. Kita semua kena bersuara, kena sampaikan mesej. Yang mana kita kena minta bantuan Tuanku Si Paduka Baginda Tuan Agong dan juga Tengku Permaisuri Agong untuk bertindak menyelamatkan kita orang Melayu ini. Jadi malam ni saya nak bagi tahu dengan semua, tolonglah kita semua bersama-sama tulislah kenyataan kita di Facebook kita, di Tube, video pendek, VTT, apa saja untuk minta kepada Si Baginda Tuan Agong untuk bantu kita orang Melayu. Sebab kita ni orang Melayu ini, raja-raja itu adalah raja kita. Kita menghormati, menjunjung tinggi itu si raja-raja Melayu. Jadi hari ini yang kita kena minta tolong ni adalah kepada raja-raja Melayu. Jadi Si Paduka Baginda Tuan Agong, itulah dia yang kita kena minta tolong untuk bantu kita orang Melayu. Kerana kalau dibiarkan lebih lama, habis. Jadi saya minta dengan semua, anda semua yang tengok live ni, tolong berkempen, tolong bercakap, berani bersuara untuk Si Paduka Baginda Tuan Agong bertindak menyelamatkan kita orang Melayu. Sebab kita dalam keadaan yang sangat-sangat terancam. Kenapa sangat terancam? Topik malam ni topik penutup saya malam ni. Kenapa terancam? Untuk makluman semua, kita boleh tengok sehari sebelum kempen pilihan raya, sehari sebelum kempen mengundi di PRK Kemaman, Lim Kit Siang, Tan Sri Lim Kit Siang telah mengeluarkan kenyataan bahawa Perdana Menteri bukan Melayu adalah harapannya untuk Malaysia ini. Waktu sehari sebelum pilihan raya, Lim Kit Siang berani mengeluarkan kenyataan sedemikian bahawa dia mahukan Perdana Menteri bukan Melayu. Yang mana dah tentulah menggores hati kita orang Melayu. Beberapa hari sebelum itu, DBKL telah meluluskan lesen penjualan arak yang sebelum ini telah ditarik balik waktu Tan Sri Anwar Musa dan juga Syahdan Kasim. Tetapi hari ini, tempoh hari, DBKL telah meluluskan lesen penjualan arak. Yang mana macam-macam kedai dah boleh jual arak lah. Kau pergilah minta lesen, kau akan dapat lesen. Dan ini semua berlaku pada waktu PRK Kemaman. Kenapa? Kerana DAP tak peduli lagi, guys. Untuk makluman semua, DAP dah tak peduli. Anwar Ibrahim dah tak peduli. Mereka tahu orang Melayu tak akan mengundi mereka. Mereka tahu perkara ini. Jadi apa yang mereka fokuskan hari ini adalah persepadanan semula Parlimen. Persepadanan semula Parlimen yang nak dibuat ini adalah persepadanan yang akan merugikan kita orang Melayu. Kerana apa? Kerana setiap persepadanan yang dia akan buat ini adalah persepadanan yang menguntungkan kaum Cina khususnya. Kita bukan nak bercakap soal perkauman kat sini, tetapi kita nak bagi tahu dan kita nak ingatkan. Ini adalah persekutuan tanah Melayu. Ini adalah tanah Melayu, milik orang-orang Melayu. Di dalam perlembagaan juga meletakkan bahawa tanah Melayu ini pertamanya adalah bangsa Melayu. Keduanya adalah orang-orang asli. Ketiganya adalah anak-anak Sabah dan juga anak-anak Sarawak. Ini Malaysia ni, dalam perlembagaan Malaysia. Yang kelimanya, lain-lain bangsa. Dalam perlembagaan tidak menyebut Cina ataupun India. Jadi apabila Anwar Ibrahim, DAP, nak buat persepadanan semula Parlimen, yang mana kalau ikutkan mengikut jumlah pengundi, dan tentulah dia akan merugikan orang Melayu sebagai mempunyai asal tanah ini. Akan merugikan juga Bumi Putra di Sabah dan Sarawak. Sebagai contoh, kalau di Parlimen Bangi, dia akan pecah kepada 3 Parlimen. Dan ketiga-tiga Parlimen ini sudah tentulah akan didominasi oleh orang mereka. Terutama 2 Parlimen akan didominasi oleh Cina. Jadi bila penambahan Parlimen yang akan dibuat oleh Anwar Ibrahim dan DAP ini,
Dan tentulah penambahan parlimen akan menguntungkan DAP. Kerana parlimen yang akan bertambah adalah parlimen yang majoritinya orang Cina. Jadi ini satu ancaman yang jelas kepada kita orang Melayu. Dan saya nak kongsikan semua, panjang. Kalau saya nak share dekat sini, saya nak bacakan panjang sangat lah. Jadi saya akan share dalam Telegram. Saya akan share dalam Telegram Tim Walabot. Jadi boleh pergi dekat Telegram Tim Walabot, boleh tengok saya akan share kali. Sangat mengerikan guys. Ini bukan sikit-sikit. Ini sangat berbahaya. Okey. Sebagai contoh Parlimen Bangi tadi. Dan majoriti tempat-tempat Parlimen Melayu ini tidak ada penambahan. Termasuklah Parlimen UMNO. Termasuklah Parlimen yang UMNO ada lagi ni pun, dia tidak akan ada banyak penambahan Parlimen. Tetapi Parlimen yang Anwar Ibrahim DAP ni nak tambah ini adalah Parlimen yang majoritinya milik PH. Milik orang Cina. Yang mana majoritinya orang Cina. Adakah orang Melayu bertanding menang? Tak. Jadi bila perkara tu berlaku, maka tak ada lagi lah. Maknanya majoriti dalam Parlimen seperti mana hari ni, DAP 40 kursi, DAP akan bertambah jadi 70 ke 80 kursi Parlimen. Guys, ini ancaman yang betul-betul berbahaya kepada kita semua. Saya nak share dalam Tim Walabot. Ini yang pertama. Ini sumber daripada Dr. Mazuki. Itu yang pertama. Dan saya kongsikan juga. Okay? Ini, kerusi PH-DAP lebih 100,000. Di Penang saja ada 4. Dan semula, di Penang akan tambah lagi 4 parlimen. Dan 4 parlimen yang akan tambah ini adalah parlimen yang milik orang Cina. Milik DAP. Sebab kita tahu hari ini orang Cina, dia akan undi DAP. Kau buat macam mana pun dia akan undi DAP. Di Perak, ada 11 parlimen. Yang mana majoritinya lebih daripada 100,000. Dan kalau buat penambahan, dia akan jadi 8 ke 10 parlimen. Yang mana bukan kita. Bukan kita orang Melayu. Di Selangor, bayangkan. Kuala Lumpur, Negeri Sembilan. Guys, ini saya hantar dalam grup Tim Walabot. Boleh dapatkan dalam Tim Walabot. Boleh tengok. Yang mana yang nak join, boleh pergi join kat sini. Grup Telegram. Type Telegram Tim Walabot. Telegram Tim Walabot. Saya dah share kat dah. Dan sebab itu, DAP, Anwar Ibrahim, dia tak peduli pun. Macam saya bagi tahu, di kemamannya mereka tahu mereka akan kalah. Sebab mereka dalam kepala mereka ini adalah pensepadanan semula parlimen. Kerana apa? Kerana Anwar Ibrahim ni dia nak kekal berkuasa. Tuan Dr. Mahathir dah banyak kali bagi tahu, Anwar dia tak peduli apa pun. Yang penting aku PM. Anwar ni dia fikir aku PM, aku PM. Aku tak peduli dah. 25 tahun dia nak jadi Perdana Menteri. Dia jadi Perdana Menteri lagi ni. Yang penting aku PM. Jadi hari ini modus operandi mereka adalah untuk membuat persepadanan semula parlimen yang mana tak menguntungkan orang Melayu, tak menguntungkan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Yang untung adalah mereka, terutama orang Cina yang mana DAP. Ini tanah Melayu ni, tanah Sabah, tanah Sarawak, ini tanah Melayu. Takkan kita nak biarkan perkara gini. Jadi ini agenda Anwar Ibrahim. Dan sebab itu mereka nak melantik Ambiga sebagai pengerusi SPR. Untuk menjalankan kerja mereka ni, mereka akan lantik orang-orang mereka. Dan Cikgu Bat pernah dedahkan perkara ni. Siapa pengerusi SPR, siapa timbalan ni, siapa orang dalam tu. Ini semua adalah untuk menghancurkan kuasa politik orang Melayu. Guys, bayangkan kalau perkara ni berlaku, macam mana orang Melayu PRU16 nak menang? Tak menang lah. Walaupun hari ini momentum orang Melayu ini bersama dengan Perikatan Nasional, bersama dengan PAS. Tetapi apabila pergi PRU16, yang mana parlimen telah pun bertambah, parlimen di bandar ini telah bertambah, adakah korang yakin orang Melayu akan menang? Tak. Sebab apa? Proses ikut demokrasi, tambah kursi parlimen yang memihak kepada mereka, mereka akan menang. Jadi ini satu perkara yang sangat berbahaya kepada kuasa politik orang Melayu. Jadi kita kena stopkan perkara ini, kita kena bertindak. Sebab itu saya minta tadi untuk kita sama-sama bersuara perkara ini kepada Si Paduka Baginda Pertuan Agong, kepada Tengku Permaisuri Agong untuk bantu kita menyelamatkan kita orang Melayu ni. Sebab orang Melayu dalam keadaan terancam.
Kalau kita biarkan bapuk tua ni, kalau kita biarkan DAP berkuasa dalam kerajaan, maka habislah. Tak ada lagi lah legasi kita untuk anak cucu cicit kita akan datang. Dan itulah juga yang Tun Mahathir kata. 10 tahun lagi orang Melayu dah tak ada kuasa dah. Orang Melayu ada kat tanah Melayu ni, tetapi merempat, melukut di tepi gantam. Seperti mana yang telah pun berlaku di Singapura. Dan begitulah juga yang berlaku di Palestin. Jadi sebab itulah, suka ataupun tak suka, kita kena tumbangkan Anwar Ibrahim. Kita kena tumbangkan bapuk tua ni. Kalau kita tak buat macam itu, habis. Dan tugas kita semua orang Melayu untuk bersatu. Tugas kita, termasuklah juga mereka yang dalam UMNO ni. Kita panggil lagi. Cukup, stop. Engkau tak nampak ke bila kau bergabung dengan DAP, kau tak nampak ke orang Melayu tak sokong kau? Engkau bergabung dengan DAP, orang Melayu tolak engkau. Kau tak nampak lagi ke? Engkau tak nampak ke bahawa engkau telah khianat orang Melayu? Jadi ini kesempatan yang kau ada ni untuk bersama-sama dengan kita. Ini juga yang Allah perintahkan. Ini juga yang Allah telah sampaikan dalam Al-Quran. Bahawa kita hari ni kena menolak kafir harbi ni. DAP itu kafir harbi. Jadi kepada rakan-rakan dalam UMNO, buka mata seluas-luasnya. Ini ancaman. Ini bukan lagi biasa ancaman. Bila persepadanan ini dibuat, dia tak menguntungkan orang Melayu. Tak ada untungnya orang Melayu. Jadi kita takkan nak biarkan perkara itu berlaku. Kita sama-sama sekarang ni. Mari sini sama-sama. Termasuklah juga dalam amanah. Termasuklah juga Melayu dalam PKR. Meh sama-sama. Selamatkan negara ni. Selamatkan orang Melayu. Ini tanah Melayu. Tanah Melayu ni. Dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu. Ini milik orang Melayu. Memang betul dia dah duduk sini. Tapi takkan kita nak biarkan negara ini terlepas kepada bangsa lain yang bukan empunya asal. Kita ni tuan tanah. Mereka ni pendatang yang datang ke sini. Mereka diberikan hak mengundi. Mereka gunakan saluran mengundi. Dan sekarang mereka duduk dalam kerajaan. Mereka nak buat persepadanan semula parlimen. Takkan kita nak biarkan. Takkan kita nak merelakan kepada mereka dalam UMNO. Oh, tak suka dengan Bersatu. Tak suka dengan PAS. Okey. Habis tu DAP lebih baik. Dia orang nak buat persepadanan semula parlimen ni, kau tak kisah. Habis kat mana brain kau ni? Kat mana otak kau ni? Sini. Kita bersama-sama ni. Perpaduan Melayu ni. Kita kuatkan kesatuan Melayu ni. Selamatkan tanah Melayu ni. Selamatkan negara ni. Begitu juga dengan anak-anak Sabah, anak-anak Sarawak. Unite. Kena unite. Bumi Putera Sabah Sarawak. Kena unite. Kena jaga. Ini tanah kita. Tanah milik kita ni bukan orang punya. Kita nak pergi mana? Ni tanah kita ni. Jadi kita kena unite benda ni, kita kena pastikan kejayaan. Dan sekali lagi saya nak bagi tahu, minggu depan akan bermulalah episod untuk Anwar ditombangkan. Dia ada proses dia. Dia ada step by step dia. Dia bukan Anwar terus tombang, tidak. Tetapi dia akan ada step by step yang mana kita akan dapat saksikan kejatuhan Anwar Ibrahim ni. Dia akan jatuh dengan amat dahsyat. Dan dia pun tak boleh buat apa-apa dah. Dia takkan mampu dah nak buat apa-apa. Sebab apa? Memang dah bergerak dah. Hanya tunggu Dr. Sam menang saja di Kemaman. Dr. Sam dah menang di Kemaman. Dan sekarang ahli parlimen akan unite. Dan saya nak bagi tahu dengan semua. Tempoh hari saya tengok kenyataan daripada Lobakman, Lokman Adam. Dia bagi tahu. Dia kata Agong pun bagi tahu. Si Paduka bagi dia Agong pun bagi tahu. Kan? Dia dah penat. Agong dah penat lah berapa Perdana Menteri dah daripada Tun Mahathir, Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri, yang nombor dah 4 dah. Jadi cukup lah. Itu yang Lobak bagi tahu. Sebab saya nak bagi tahu. Saya tak tahu sama ada korang sedar ataupun tidak sedar. Agong dah mengeluar. Agong ada buat kenyataan. Ini saya bagi dengar. Kita dengar sama-sama. Tuan, pada 24 November 2022, kita telah berkenan untuk melantik Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Dengar Secara ikhlas, beta berharap Perdana Menteri yang ke-10 ini adalah yang terakhir buat beta. Sebelum beta berangkat pulang ke negeri Pahang Darul Makmur. Namun ini semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia merancang, Allah menentukan segalanya.
Ya, Agung memang cakap Anwar ni yang terakhir lah sebelum Sultan Abdullah yang Tuan Agus sekarang ni pulanglah ke Negeri Pahang. Selepas ini Johor lah, telah dipilih Johor akan naik hujung bulan 1 ni. Tapi si Paduka bagi Tuan Agung dah bagi tahu dah. Kan? Manusia merancang, Allah yang menentukan. Jadi Anwar Ibrahim akan ditombangkan pada waktu kali ini. Dia akan ditombangkan dalam masa terdekat ni. Minggu depan akan bermula dah. Sebab boleh ni. Sebab memang boleh ditumbangkan mengikut perlembagaan dan undang-undang. Ini tak salah. Dia orang boleh main kata kerajaan tebuk atap lah, apalah. Ini bukan tebuk atap. Ini proses demokrasi. Ini proses yang mengikut demokrasi yang mana memilih Perdana Menteri. Tak ada masalah. Daripada UMNO ke, daripada mana-mana nak sokong, daripada PKR Amanah untuk tarik sokongan pada Anwar Ibrahim pun boleh. Sebab apa? Sebab mengikut perlembagaan negara ini. Jadi kepada semua, teruskan fokus kita dan saya nak minta tolong sekali lagi. Kita kena minta bantuan daripada si Paduka Bendahara Agung dan juga Permaisuri Agung untuk bantu kita orang Melayu. Bantu kita untuk bertindak. Sebab hari ini kita perlukan keadilan. Orang Melayu perlukan keadilan. Ini tanah Melayu. Kita tak nak sampai mereka buat persempadanan semula membiarkan Anwar bertindak sesuka hati. Enough is enough. Cannot. Tak boleh dah. Jadi kita haraplah si Paduka Baginda Agung, kan? Agung Raja yang kita kasih, yang kita sayang, yang memang prihatin dengan rakyat. Selama ni pun kita tengok Agung kita ni prihatin dengan rakyat, sangat luar biasa lah. Termasuklah dengan Permaisuri Agung pun luar biasa. Kita yakin Yang Tuan Agung dan Permaisuri Agung boleh bantu kita orang Melayu. Sebab kita ni rakyat jelata dia. Jadi tolong kepada influencer, TikToker, semualah yang ada ni, tolong kempen, minta tolong si Paduka Bendahara Agung. Berkenaan dengan 3A ni, kita tak hina Raja-Raja Melayu, kita tak kutuk Raja-Raja Melayu, kita junjung tinggi kasih kepada Raja-Raja Melayu, terutama pada si Paduka Baginda Bendahara Agung. Kerana hari ni kita rakyat, kita kena bersuara. Orang Melayu kena bersuara untuk minta pertolongan Raja-Raja Melayu bertindak. Kerana ini dah too much. Kalau persempadanan semula ni dibuat, habislah. Maka hilanglah segala-galanya orang Melayu. Tak ada apa dah. So itulah topik malam ni Dan ada yang bagi tahu tadi sebelum saya nak mulakan live, kalau boleh minta tolong sikit kes Agus dengan Wahab. Saya ulas sikit Agus Wahab. Seperti mana yang kita tahu, rakaman perbualan telefon Agus dan Wahab ni telah pun tersebar. Disebarkan oleh siapa? Disebarkan oleh Mr. H. Mr. H yang sebarkan. Sidang media yang dibuat tempoh hari tu, saya dah maklum, Agus terpaksa buat sidang media kerana diugut oleh Mr. H ini. Dan sebab itulah Wahab ada sekali. Agus berani untuk bertindak, dia buat laporan polis. Agus buat laporan polis untuk pihak polis siasat perkara ini. Wahab tak berani report polis. Sebenarnya Wahab pergi buat report polis. Dan Wahab hari ni kenyataannya dah bercanggah dah lain dah pula. Kalau kita tengok daripada kronologi cerita Wahab dengan Agus ini, Wahab ni mangsa kepada Agus. Agus ini